Assalamualaikum, saya Idi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Cerita misteri dan seram. Kita mulakan dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Tajuk: 7 hotel ini tidak sesuai untuk mereka yang lemah semangat. Kisah-kisah aneh semasa menginap di hotel memang selalu kita dengar. Apatah lagi jika hotel tersebut mempunyai sejarah silam yang berkaitan dengan pembunuhan. Di luar negara pun begitu juga. Ini antara 7 penginapan yang dikaitkan sebagai berhantu. 1. La Posada de Santa Fe Resort dan Spa. Demi cinta dan kasih sayang, Abraham Stubb membina sebuah rumah agam yang besar untuk istrinya Julia Stubb pada tahun 1882. Rumah yang terletak di Santa Fe di Meksiko, Amerika itu dihias indah dan sering mendapat pujian tetamu yang berkunjung ke rumah mereka. Di rumah itu juga Julia melahirkan 8 orang anak. Namun, anak bungsu mereka meninggal dunia tidak lama selepas dilahirkan. Sejak itu, Julia mula mengalami kemurungan dan hanya terperap di dalam bilik. Pada tahun 1896, Julia meninggal di rumah tersebut ketika berusia 52 tahun. Sejak itu, roh Julia dikatakan sering kelihatan berlegar-legar dalam rumah agam tersebut. Rumah itu kemudian dijadikan hotel mewah yang dinamakan La Posada di Santa Fe Resort dan Spa, manakala bilik yang dihuni Julia Stubb pula dinomborkan sebagai Suite 100. Jelmaan Julia Stubb sering dilihat pekerja hotel ataupun pengunjung yang menginap di situ. Tetamu yang tidur di bilik Julia Stubb juga berkata sering mendengar bunyi air terpasang pada waktu malam. Cuma mereka berpendapat roh Julia Stubb ialah roh yang baik dan tidak mengganggu. Malah pekerja hotel yang sudah biasa dengan keadaan itu selalunya akan menyapa bila ternampak roh wanita itu. Cerita kedua, Langham Hotel di London, dibina pada tahun 1863 dan mula dibuka pada Jun 1865. Hotel ini dikenali dengan reka bentuk tradisional Inggris. Tetapi ada kisah lain yang turut mempopulerkan hotel ini. Ia berkaitan bilik misteri bernomor 333. Bilik ini dikaitkan dengan beberapa kematian sejak hotel ini dibuka. Pernah seorang doktor yang berbulan madu bersama istrinya telah membunuh istrinya sebelum membunuh dirinya sendiri di bilik tersebut. Rohnya dikatakan kembali semula ke hotel itu dengan matanya yang hitam. Bilik itu juga pernah dihuni oleh seorang kerabat Raja Jerman yang kemudian membunuh diri dengan terjun daripada tingkat 4 hotel itu beberapa hari sebelum meletusnya Perang Dunia I. Rohnya juga sering dilihat berkeliaran. Selain itu, roh lelaki yang wajahnya dipenuhi luka selalu muncul di lorong-lorong hotel tersebut. Roh lelaki yang dikatakan seorang pemotong daging itu sering kelihatan berjalan-jalan dengan stokinnya yang koyak. Cerita 3, Castle Stuart Hotel. Pada hari ini, Castle Stuart Hotel Scotland merupakan sebuah hotel mewah yang terkenal untuk para pemain golf menginap. Asalnya ia merupakan sebuah istana yang mula dibina pada tahun 1561 oleh James Stuart, golongan kerabat diraja Scotland. Namun pembinaan hanya siap pada 1625. Ekoran pelbagai perselisihan dan pembunuhan yang berlaku dalam sejarah keluarga ini. Istana ini bukan saja antara istana tertua, bahkan disebut sebagai tempat berhantu di Scotland. Diceritakan waris James Stuart pernah menawarkan ganjaran lumayan kepada sesiapa yang mampu membuktikan istana tersebut tidak berhantu dengan bermalam di situ. Cabaran itu disambut 4 lelaki yang terdiri daripada seorang menteri,
petugas gereja, pembuat kasut, dan lelaki biasa. Malam pertama bermalam di istana itu, si menteri bermimpi seorang lelaki dengan wajah reput, berdarah mendatangi biliknya dan duduk bersama-sama di sebelahnya. Pada malam kedua, petugas gereja yang sedang membaca kitab Bible pula didatangi bayangan lelaki berwajah reput dan berdarah itu. Akibatnya, petugas gereja itu jatuh sakit. Malam ketiga, si pembuat kasut yang bermalam di sebuah bilik, pintu biliknya tiba-tiba terbuka dan masuk satu lembaga hitam tidak berkaki yang melompat ke arahnya. Pembuat kasut itu ditemui pingsan keesokan harinya. Malam keempat, lelaki biasa pula bermalam di situ. Keesokannya, lelaki itu ditemui mati setelah jatuh dari menara istana tersebut. Ada banyak lagi kisah menyeramkan di istana ini. Selain bunyi tapak kaki berjalan pada waktu tengah malam, suara jeritan dan tangisan yang mendayu-dayu, bayangan hantu tidak berkepala juga sering kelihatan di koridor. Cerita keempat, Chelsea Hotel. Sewaktu bangunan hotel ini dibina antara tahun 1883 dan 1885, ia merupakan bangunan tertinggi di kawasan itu. Kini ia menjadi antara hotel bersejarah di Bandar New York. Pada awal pembinaannya, hotel ini menarik perhatian ramai berkunjung kerana memiliki 250 buah bilik. Segalanya bermula apabila pemuisi terkenal England Dylan Thomas mati pada November 1953 semasa menginap di hotel tersebut akibat masalah pernafasan. Namun roh Dylan tidak pernah meninggalkan hotel itu, apatah lagi bilik bernomor 206 yang didiaminya. Tetamu yang menginap di bilik itu sering diganggu roh Dylan. Pada 12 Oktober 1978 berlaku lagi kematian mayat Nancy Sponge ditemui dalam bilik hotel dengan kesan tikaman di lantai bilik air. Sejak itu roh Nancy juga sering muncul dan mengganggu tetamu yang menghuni di bilik itu. 5. Jamaika ini terletak di Cornwall, England. Asalnya ia dibina sebagai rumah bimbingan pada tahun 1750. Sebahagian hotel ini dulu pernah menjadi sebuah bar. Diceritakan ada seorang lelaki yang bersendirian minum di bar ini sebelum keluar apabila mendengar namanya dipanggil. Dan itulah kali terakhir lelaki itu dilihat hidup. Kononnya selepas kejadian itu, roh lelaki itu sering datang ke bar. Kononnya menghabiskan semula saki-baki minumannya. Sering juga kelihatan bayang hitam muncul di bilik tidur pada waktu malam. Suara orang berbual dalam bahasa yang tidak difahami yang sering kedengaran. Ada pengunjung pernah melihat bayangan lelaki berjalan menembusi dinding. Hotel ini mula dikenali ramai apabila Daphne Du, seorang penulis Inggris, menghasilkan novel terkenal dengan mengambil tempat ini sebagai lokasi penceritaan. Dalam penulisannya, sekaligus menggunakan nama Jamaica Inn sebagai judul novel tersebut. Kisah 6. Secret Inn terletak di Wales, United Kingdom, yang merupakan antara pub tertua yang beroperasi sejak tahun 1100. Ia pernah dijadikan tempat hukuman gantung 180 orang lelaki pada abad ke-17. Hari ini pub ini masih berfungsi. Selain dijadikan rumah tumpangan, alang kayu oak yang digunakan untuk hukuman gantung juga masih ada sehingga ke hari ini. Dikatakan rumah tumpangan ini mempunyai beberapa kategori hantu dan ada antaranya roh yang muncul dikatakan sudah berusia hampir 1000 tahun. Bunyi tapak kaki sering kedengaran daripada tingkat atas, walaupun tiada sesiapa yang menghuninya.
Pengunjung yang menginap di sini juga sering terjaga di tengah malam kerana leher mereka terasa sakit seakan-akan dijerut dengan tali yang tidak kelihatan. Bunyi gelas pecah juga sering kedengaran di bahagian bar yang kosong. Cerita ketujuh, The Marylis Plantation Hotel. Didirikan di atas tanah perkuburan lama di Louisiana, Amerika Syarikat pada tahun 1976. Ia asalnya adalah sebuah rumah. Dikatakan berlaku lebih kurang 10 kematian di rumah ini. Salah satunya tragedi yang menimpa pasangan Clark dan Sarah yang mempunyai orang gaji bernama Collie. Kononnya Collie tertangkap kerana mencuri. Dengar perbualan Clark sebagai hukuman telinga Collie dipotong. Kerana marah, Collie membalas dendam dengan mencampurkan racun ke dalam kek yang menyebabkan kematian Sarah dan anaknya perempuan selepas makan kek tersebut. Sebagai hukuman, Collie digantung mati di rumah itu. Roh Collie sering dilihat merayau-rayau. Begitu juga roh Sarah dan kedua anak perempuannya yang sering muncul dalam sebuah cermin yang tergantung dalam rumah tersebut. Rumah agam ini dijadikan hotel dan sering dikunjungi oleh pengkaji paranormal. Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan anda. Jika ada salah dan silap dalam perkataan dan salah dalam ejaan, saya minta maaf. Kita hanya manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum.